Bapak Ibu Jemaat sekalian, selamat hari Minggu. Bapak Ibu Jemaat sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki bulan kedua dalam tahun ini. Ada begitu banyak kejadian, pandemik belum juga selesai, bahkan bencana demi bencana melanda negeri kita. Mungkin sebagian dari kita akan bertanya-tanya, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan mengizinkan semua ini? Di mana Tuhan bisa bekerja di dalam semua bencana ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai satu kebenaran firman Tuhan tentang melihat Allah di dalam kegelapan. Kita akan belajar bagaimana Allah bekerja di dalam kegelapan. Bagaimana Allah terus setia memegang dan berkuasa atas janjinya. Untuk itu Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersama dengan keluarga kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Bapak Ibu Jemaat sekalian, saya juga mengajak kita semua untuk mempersiapkan jurnal spiritual yang sudah kita ambil di gereja. Dengan semangat dan sukacita untuk merefleksikan firman Tuhan, kita akan mengisinya mulai dari ibadah hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita dan mengizinkan kita untuk menikmati Dia dan mengalami Dia melalui ibadah hari ini. Bapak Ibu, saya akan membacakan satu ayat Alkitab yang akan mendasari ibadah kita pada hari ini. Yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mari Bapak Ibu Jemaat sekalian, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mari Bapak Ibu Jemaat sekalian, dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita. Bapa yang dalam tahta kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, atas pertolongan-Mu dan pemeliharaan-Mu kepada setiap kami sampai detik ini. Terima kasih karena Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga berterima kasih karena pada kesempatan ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk menikmati Engkau di dalam ibadah ini. Tuhan, ini kami, ini hati kami, ini hidup kami. Kami mau bawa ke hadirat-Mu, kami mau menghampiri-Mu di tahta-Mu yang kudus. Kiranya Engkau yang sucikan dan layakkan kami, perkenankan kami Tuhan untuk memasuki hadirat-Mu, untuk beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan, kami bisa hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Engkau menghiasi kehidupan kami dengan anugerah keselamatan daripada Engkau. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bersyukur atas anugerah-Nya di dalam kehidupan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Penuh dengan harapan. Penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Anugerah-Mu lah yang memberikan sukacita kepada kami ya Tuhan. Sebab itu kami mau bersukacita karena anugerah keselamatan-Mu menjadi kidung yang indah di dalam hati kami. Kami mau memuji Engkau ya Tuhan. Kita puji Tuhan kita karena Dia menaruhkan kidung indah di dalam hati kita. Yesus berikanku suatu kidung sungguh indah surgawi. Kidung indah tak pernah ku dengar, sungguh indah manislah. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasih-Nya. Yesus menggantikan kita, anugerah-Nya diberikan pada kita. Yesus mati menggantikanku, anugerah-Nya ku diberi. Kidung indah di dalam hatiku, membuatku senanglah. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasih-Nya.
Yesus bertata di dalam hidup kita. Itulah sukacita kita. Yesus datang bertata pula, malaikat pun memuji. Kidung ini sungguh indah mulia, malaikat pun memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib, malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasihnya di hatiku. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib, malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasihnya bersama-sama. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib, malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasihnya. Katakan di hatiku. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib, malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasihnya. Itulah sukacita kita di dalam Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Karena anugerah keselamatannya di dalam hati kita. Kasihnya di atas kayu salib yang dapat mendorong hati kita untuk menjadi berkat. Untuk menyalurkan kasih kepada dunia. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk diubahkan oleh anugerah keselamatannya di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kasih dari surga yang mengubahkan kehidupan kita. Kita mau bersyukur untuk anugerah ini. 有一份爱从天而来，有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。主啊，我们需要你的爱，让你的爱充满我们的心。有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱，耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。
kita mau rayakan kasih anugerah keselamatannya di dalam hidup kita. Ada kasih dari surga nan tinggi dan dalam, tak dapat dijamah namun nyata. Sebab ada kau dan aku memberi dengan hati hidup yang menyatakan kasih-Nya. Kasih-Mu memenuhi kami. Kasih Yesus mendorong, membuka jiwa Agar kami menjadi saluran aku berkat. jadi saluran berkat. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku. Mari kita nyatakan kasih-Nya. 耶稣的爱充满我们的心。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱也让我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱，一起活出爱。我们一起向世界活出爱，我们一起向世界活出爱。 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 亲爱的弟兄姐妹们，平安！ Sangat bersuka cita kita dapat kembali bersama-sama di ibadah minggu ini. 是一件很喜乐的事，这个礼拜我们可以一起在敬拜主。 Dan di Februari ini bahkan sampai selanjutnya Bapak Ibu kita sama-sama akan bergumul dengan kitab Keluaran. 然后在这1月份和之后呢，我们就是一起来学习关于出埃及记。 Melalui kitab Keluaran kita rindu dapat semakin mengenal Tuhan. 在这出埃及记呢，我们盼望我们可以更认识神。 Karena saya percaya Bapak Ibu semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin mengenal diri dan tahu bagaimana menjalani kehidupan kita. 因为我相信，当我们更认识神的时候，我们会更认识自己，我们会懂得怎样度过我们的人生。 Saya mengundang Bapak Ibu persiapkan untuk buku kita bersama-sama jurnal spiritual kita. 我要请我们每一位可以准备一下我们的记录本子。 Ketika sambil mendengar firman Tuhan Bapak Ibu, bagian-bagian yang penting silakan dicatat dalam buku jurnal kita. 当我们在听正道的时候呢，听到有一些比较重要的，我们就记录下来。 Kalau ada yang Tuhan tegur, ada yang Tuhan ajarkan, catat di bagian refleksi kita. 如果我感受到神已经责备我、提醒我，我们就写在那个醒思的那 Nanti 部分。 apa yang kita catat itulah menjadi panduan kita untuk kita sharing bersama keluarga kita ataupun cross kita. 我们所写的呢，就是在我们的家里或者在我们的小组里面一起来分享， Dan menolong kita untuk mengingat firman 然 Tuhan. 后帮助我们可以牢牢记住主的 Jadi 话。 Bapak Ibu siapkan tuh buku kita dan pena kita bersama-sama. 因此呢，现在我们开始准备我们的这本字和笔， Ini juga menolong kita untuk konsentrasi ketika kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. 可以帮助我们的注意力在这听正道的时候。 Baik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. 好，当我们还没听主的道之前，那我们一起低头祷告。 Tuhan, kami bersyukur 主，我们献上感 saat 谢。 ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan. 现在我们可以听你的话语， Kami rindu belajar dari kitab Keluaran, 我们很渴慕从出埃及记来学习， bagaimana orang Israel mulai bergumul mengenal Tuhan. 学习到那时候的以色列人，他们怎样在神里面学习挣扎。 Demikian setiap kami rindu untuk mengenal Tuhan dengan lebih dan lebih lagi. 我们也是如此，我们更渴慕更深的认识你。 Sertai kami berdua hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. 主啊，求你与这两位软弱的仆人同在， Supaya kelemahan kami tidak menjadi batasan bagi firman yang berkuasa untuk disampaikan bagi jemaat. 使不会借着我们的软弱限制了你的话语成为信徒的祝福管道。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你， Kami siap mendengarkan firman-Mu. 我们准备好了聆听你的话。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami 我 berdoa. 们祷告，奉主耶稣的圣名求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membuka Keluaran pasal yang pertama. 亲爱的弟兄姐妹们，我们一起敞开圣经啦，翻开在出埃及记第1章， Keluaran pasal yang pertama, 出埃及记第1章， saya akan bacakan ayat 1 sampai 14 terlebih dahulu, hanya dalam bahasa Indonesia saja. Nanti 首 kita akan 先 baca bagian yang 呢，单 lain. 单以印尼文来念，从第1到14节。
Keluaran pasal yang pertama ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Zebulon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian pembacaan firman Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，我们读圣经就到这里。 Bapak Ibu, kalau kemudian kita melihat kehidupan kita, 如果我们注意来看一下我们的人生呢， terutama dari awal tahun ini, Januari sampai sekarang Februari, Bapak Ibu. 尤其是我们特别从1月份到现在来注意看一下。 Salah satu berita-berita yang kemudian kita dapatkan pada saat ini yang cukup heboh adalah terjadinya bencana demi bencana di tanah air. 其中最让我们所听到的就是关于灾难。 Yang tidak asing lagi adalah berbicara soal sakit penyakit. 如果讲到疾病就不稀奇了。 Bukan hanya COVID tetapi juga penyakit-penyakit yang lainnya. 不止新冠病毒而已，还有其他的病毒。 Penderitaan demi penderitaan, pergumulan masalah ekonomi, finansial, pekerjaan. 还有很多的苦难，还有经济的问题、工作的问题。 Bapak Ibu, saya yakin setiap kita juga sangat bergumul dengan beberapa hal di dalam kehidupan kita. 现在弟兄姐妹，我很深信了，我们也是遇到很多事情在我们的生命里面。 Mungkin pada saat ini kita bergumul tentang masa depan keluarga kita atau anak kita. 可能上班所面对就是我们家庭往后的日子是如何，或者 Kita 我们孩子的问 bergumul 题， dengan relasi suami dan istri. 可能夫妻的关系， Kita memiliki kerinduan besar untuk istri ataupun suami, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. 或者我们对妻子，就是我们还是丈夫的希望，但是事实不是这样子。 Belum lagi masalah keberdosaan di dalam setiap relasi yang ada. 还没有讲到说在我们的每个关系里面的罪恶。 Mungkin yang terjadi pada saat ini Bapak Ibu, kita terjerat oleh satu dosa, atau kemudian suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita terjerat di satu dosa yang tidak bisa lepas. 或者现在我们或者我们的配偶、孩子们陷入在某一个罪里面， Mungkin pada saat ini kita bergumul dengan sakit penyakit, 或者我们在那个疾病当中挣扎， di mana kita terus berdoa, tetapi seolah-olah Tuhan diam. 或者就是那时候我们不断的祷告，但是看起来好像神静在那边而已。 Bapak Ibu, saya tidak dapat menyampaikan semua pergumulan yang mungkin kita alami. 弟兄姐妹，我不能一一的把所有的挣扎说出来。 Tetapi kalau kita melihat semua itu Bapak Ibu, seolah-olah Allah dikalahkan oleh semuanya itu. 但是当我们看这些的时候，看起来好像神已经被打败了， Seolah-olah Allah tidak berkuasa untuk menolong kita. 好像神没有这个全能来帮助我们， Atau bahkan mungkin kita merasakan bahwa Allah tidak ada di sana untuk menolong setiap kita. 或者我们感觉到神没有在此地可以帮助我们， Atau mungkin Bapak Ibu di antara kita ada yang berpikir bahwa Allah diam dan mungkin tidak peduli. 或者我们当中有的想说，神好像静在那边，不在乎我们，不关心我们。 Bapak Ibu, pikiran seperti ini muncul karena kita tidak dapat mengenal Allah dengan baik. 亲爱的弟兄姐妹，我们会有这样子的想法，因为我们不是真正的认识到神。 Saya berikan satu contoh 我 sederhana. 举大家一个例子， Ketika tahun lalu COVID mulai menyebar, 就是当去年呢新冠病毒开始蔓延的时候， saya masih ingat waktu itu keluar beberapa seminar yang kemudian pada saat itu meresponi COVID.
我还记得我参加几个讲座会，里面就是讲关于这个病毒的问题。 Dan seminar tersebut berasal dari gereja. 然后这个讲座会是来自教会， Seminar tentang di manakah Allah di tengah-tengah COVID. 就是讲的主题，比如说在这新冠病毒当中呢，我们的神是在何处？ Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi saya itu cukup unik ketika kemudian ada sesuatu terjadi gereja kemudian heboh untuk menjawab di manakah Allah. 我觉得很有趣，为什么呢？就是在这样子的情况当中呢，提问进来了，这样子神是在何处呢？ Seolah-olah kita jemaat Tuhan, umat Tuhan tidak kenal Allah kita. 好像我们成为神的子民、神的信徒呢，不认识我们的神。 Terkadang mungkin dengan semua permasalahan yang ada akhirnya mengukung kita, membawa kita kepada satu pemahaman yang tidak benar tentang Tuhan. 有时候遇到很多的问题呢，限制了我们，捆绑了我们在一个对神的不认识。 Bapak Ibu, hal yang sama juga dialami oleh orang Israel yang tadi 亲 kita 爱的弟兄 baca. 姐妹们，刚才我们所读的呢，就是以色列人也是面对过。 Bapak Ibu, ketika mengakhiri kitab Kejadian, kita akhiri dengan cerita yang begitu luar biasa. Bangsa Israel diselamatkan, tetapi masuk Keluaran seolah-olah penderitaan yang tidak ada jawaban. 就是当我们就是读到出埃及的时候呢，我们就好像发现了以色列人好像他们遇到很多的问题都没有答案的。 Bapak Ibu, kalau kemudian kita baca tadi kalau sampai ayat 14, bahkan kalau lanjut Bapak Ibu, kita akan lihat penderitaan demi penderitaan itu terjadi sama bangsa Israel. 如果我们继续读下去呢，我们看到以色列人所面对的困难和苦难是非常多的， Dan tidak ada jawaban daripada Allah. 然后神都没有回答。 Di tengah-tengah keadaan seperti ini Bapak Ibu, tentunya orang Israel di sana bertanya-tanya di manakah Allah. Mereka tentu terus berdoa. 在这样的情况当中，确定以色列人就不断的祷告，他们在问神啊，你在何处？ Bapak Ibu, di tengah-tengah kegelapan seperti ini, 在这样子的黑暗之中， di tengah-tengah pergumulan ini, 在这样子的挣扎当中， di tengah-tengah penderitaan juga karena dosa seperti ini 在 Bapak 这样 Ibu. 的苦难当中，也是因为罪的成果。 Bagaimana cara Allah bekerja di balik semua itu? 在这一切的背后呢，神如何动工？ Bapak Ibu, kalau kemudian kita memperhatikan dengan baik catatan di Keluaran ini Bapak Ibu, 如果我们仔细来看出埃及记所记载的， justru bukan menceritakan betapa menderitanya orang Israel, 在这里所记载的不是关于以色列人有何等的痛苦， tapi justru menceritakan betapa konsistennya Tuhan tetap menolong. 但是里面记载着神如何的每一次依然的帮助他们。 Kita akan melihat bagaimana cara Allah bekerja di dalam kegelapan dan penderitaan kita. 我们今天要一起学习说，在黑暗之中呢，神如何的帮助我们。 Yang pertama yang Tidak. perlu kita tahu adalah bahwa Allah setia memegang janjinya. 我们的神是信实于他的应许， Di tengah-tengah gelapnya hidup dan kegelapan dosa dan penderitaan kita Bapak Ibu, Allah tetap memegang janjinya. 在人生和罪的黑暗之中呢，我们的神是信实于他的应许的。 Di pasal yang pertama ini bahkan sampai pasal yang kedua, ketiga Bapak Ibu, tentunya orang Israel belum bisa melihat tangan Tuhan melepaskan mereka. 在第一章、第二章和第三章的时候呢，我们看到以色列人还不明白，还不能看到神的恩手帮助他们。 Tetapi ketika Musa membuat catatan ini, membuat catatan Keluaran ini Bapak Ibu, Musa mencatatnya dengan begitu luar biasa karena telah mengalami kelepasan dari Tuhan. 但是当摩西写出埃及记的时候呢，他已经经历到神如何的使他能得到释放。 Apa buktinya Allah setia memegang janjinya? 我们来找一下他的证据，为何在哪里记载神是信实的？ Saya mau ajak kita lihat ayat yang kelima. Pasal yang pertama ayat kelima. 我们一起来看第一章第5节。 Bapak Ibu, pasal yang pertama ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. 凡从雅各而生的共有70人，约瑟已经在埃及了。 Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayat ini adalah lanjutan daripada Kejadian pasal 46. 如果我们注意看呢，这一节经文呢是从创世纪46章的延续的。 Kejadian pasal 46 mencatat kemudian 70 jiwa ini berangkat ke Mesir. 在创世纪46章呢记载说，这70个人去了埃及， Dan merupakan pemenuhan janji Tuhan dari Kejadian 46 pasal 2 ayat 27. 也是记载在创世纪46章27节，神已经成就了他的应许。 Saya bacakan untuk kita Kejadian 46 ayat 27. 我为大家念。 Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. 还有约瑟在埃
埃及所生的2个儿子，雅各加来到埃及的共有70人。 Catatan ini membuktikan penyertaan Tuhan. 这个记录证明了主与他们的同在。 Tuhan tetap menolong dan menjaga orang Israel. 神依然保守以色列人和保护他们。 Ayat yang ke-7, 然后第7节 lanjutan daripada janji Tuhan. 也是延续了神的应许。 Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. 以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。 Bapak Ibu, ayat yang ke-7 inilah ayat yang sangat membuktikan bahwa Tuhan dengan setia melipat gandakan mereka. 这第7节呢，记载了神是信实的，让他们可以繁茂，极其强 Janji 盛。 setia Tuhan melampaui waktu. 真的信实是超越时间的。 Bapak Ibu, di sini tertulis bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. 在这里记载说，繁茂，极其强盛。 Adalah tulisan yang sama dengan Kejadian pasal yang pertama ayat 22. 也是记载在创世纪第1章22节。 Bapak Ibu, ini adalah penggenapan dari tulisan Kejadian 1 ayat 22. 所以刚才我们所读的就是应验了创世纪第1章22节。 Jadi keluaran ini dimulai dengan banyak penggenapan-penggenapan dari kitab Kejadian. 所以出埃及记呢，就是成就了还是应验了创世纪所记载的事情。 Bapak Ibu, kalau kemudian kita perhatikan ayat yang ke-7 bukan catatan daripada sebuah kelemahan. 然后我们注意看第7节所记载的，不是一个软弱的点， Bukan mencatat tentang sebuah bangsa yang sedang menderita. 不是记载的一个好像正在很受苦的那个民。 Dikatakan mereka dengan dahsyat berlipat ganda 但是在这里记载说，他们是繁茂极其 dan 强盛， memenuhi negeri Mesir. 然后满了那地， Bapak Ibu Saudara sekalian, justru itu membuktikan kuasa Tuhan yang besar. 就是证明神的大能。 Kemudian ayat 12. 然后第12节， Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. 只是越发苦害他们，他们越发多起来。 Betul, orang Israel menderita. 我们知道以色列真的在苦难， Ada kerja paksa. 他们在做那个苦工。 Tetapi semakin ditindas Bapak Ibu, semakin bertambah banyak dan berkembang, multiply. 只是越发苦害的时候，他们的人数是越来越多。 Jadi kalau kemudian kita memperhatikan teks ini Bapak Ibu, banyak sekali catatan semakin bertambah dan kemudian semakin berkembang. 然后在这里我们注意看呢，就是他们越受到苦害的时候，他们是越发多起来。 Ayat 20 Bapak Ibu, 然后第20节， saya baca bagi kita. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. 神后代说生婆，以色列人多起来，极其强盛， Sekali lagi bertambah banyak dan sangat berlipat ganda. 极其强盛。 Bapak Ibu Saudara sekalian, di sana dikatakan mereka bertumbuh dengan sangat kuat bangsa ini. 所以在这里记载，就是以色列人呢，就是越来越强盛了。 Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan tulisan mengenai sebuah bangsa yang sebenarnya sedang menderita. 这里所记载的不是正在苦难的一个国民， Catatan ini justru untuk membuktikan di tengah-tengah penderitaan, kegelapan dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan dengan setia tetap memenuhi janjinya. 就是他们在罪的黑暗之中呢，神是信实的成就了他的应许。 Bahkan Bapak Ibu kalau kita baca kembali ke awal ayat 9, 然后，如果当我们读到第9节的时候呢， dikatakan demikian, berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. 对他的百姓说：“看呐、这以色列民比我们还多，又比我们强盛。” Bahkan sampai ayat 10 kalau kita baca Bapak Ibu justru untuk membuktikan raja yang baru ini Bapak Ibu khawatir. 就是当我们读第10节的时候，看起来这个新王他很担心， Mereka takut akan pertumbuhan orang Israel yang begitu dahsyat. 他看到以色列人的成长呢，他们开始害怕了。 Bapak Ibu kalau kita perhatikan Bapak Ibu sebenarnya siapa sih yang lemah? 所以，如果我们去看到底在这里是谁是软弱者？ Betul, orang Mesir berkuasa. 对，
那个以色列人是统治者， Orang Israel menderita. 以色列的人是受害者。 Tetapi kalau perhatikan catatan ini dengan baik-baik Bapak Ibu, justru kemenangan itu ada di pihak orang Israel. 但是如果我们来注意看这里所记载的呢，胜利得胜的是在以色列人， Tapi Musa mencatat dengan begitu luar biasa seolah-olah orang Israel tidak menyadari itu. 但是摩西很特别的、很伟大的记载说，好像那时候以色列人没有醒悟到， Tuhan sedang bekerja di balik semua itu. 这一切在背后所动工的就是神 Tapi。orang Israel tidak menyadari. 但是以色列人没有发现到， Mereka tetap gentar, mereka tetap takut, mereka terus berdoa dan berharap. 他们还是活在害怕战惊里面，然后不断的祷告。 Tetapi di balik itu Tuhan sedang bekerja. 但是在一切的背后呢，神不断的动工。 Sekali lagi, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia terhadap janji dan tidak pernah mengingkari. 又再一次，我们所敬拜的神是信实于他所应许的。 Bapak Ibu yang kedua, 然后第二点， Allah berkuasa atas janjinya. 我们的神是掌权于他的应许。 Jadi Allah Bapak Ibu yang kita sembah ini bukan hanya setia Bapak Ibu, dia berkuasa terhadap janjinya. 所以我们所敬拜的神不止信实，他还是掌权于他的应许。 Makanya Bapak Ibu kalau kita baca pasal 2 adalah kisah kemudian di mana Musa lahir dan diselamatkan. 然后当我们读第2章的时候呢，就是里面记载关于摩西出生了，然后已经被得救了。 Itu adalah rancangan penyelamatan orang Israel melalui Musa. 就是接着摩西，神已经开始行动了拯救的计 Jadi 划。 Allah sedang mau memakai Musa. 神要使用摩西， Allah punya rancangan Bapak Ibu. 神有计划， Seperti film Bapak Ibu. 好像一个影片， Allah sudah merancang semuanya sampai akhir. 神已经计划了从开始到结束， Sudah ada skenario-nya 在 Bapak 里 Ibu. 面都有他的计划。 Dan sekarang Allah mau memakai Musa. 所以现在神要使用摩西， Kenapa semua itu bisa terjadi Bapak Ibu? 为何这一切都能发生呢？ Karena Allah berkuasa atas janjinya. 因为神是掌权于他的应许 Dan 的， tidak ada satupun yang dapat mematahkan kuasa 然 Allah. 后没有任何一件事可以拦阻神的 Jadi 全能。 saya dapat bahasakan seperti ini. 所以我可以用比较简单的话这样子说： Kalau Allah memang mau membuka jalan untuk Anda, tidak akan ada yang bisa menghalangi. 如果神要为你开道路，没有任何事情可以拦阻、可以遮盖的。 Makanya firman Tuhan pernah mencatat kalau pintu itu Tuhan yang buka, tidak ada satupun di dunia ini, bahkan di dunia manapun yang dapat menutupnya Bapak Ibu. 所以有记载着，如果神为我们开门呢，没有任何一件事可以把那门关起来。 Mari kita lihat bagaimana Tuhan berkuasa atas janjinya. 我们来看一下，神这对他的应许如何的有全能的 Musa 呢。 mencatatnya dengan sangat indah di dalam 摩西 bagian ini. 很美丽的记载。 Kita masuk ke pasal 2 ayat 3 Bapak Ibu. 我们来注意看第2章第3节。 Tetapi ia, yaitu Musa, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Ia adalah mamanya Musa. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu, yaitu Musa, di dalamnya. Dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah terberau di tepi sungai Nil. 后来不能再藏了，又取了一个蒲草箱，摸上石漆和石油，将孩子放在里头，把箱子搁在河边的鲁地中。 Bapak Ibu, kata aslinya dari peti pandan yang diambil itu Bapak Ibu. 我们来注意看这个蒲草箱的原文， Peti pandan di mana Musa ditaruh di dalamnya. 这个摩西就放在蒲草箱。 Kata itu Bapak Ibu ada dipakai di bagian lain di Alkitab. 在圣经另外一处也是有记载用了这个词汇， Dan hanya satu kali. 只是用一次而已。 Dan itu adalah kata yang dipakai untuk perahu Nuh. 这个词汇用在那个挪亚的方舟。 Kita mengenal cerita Nuh sebagai cerita Tuhan membinasakan orang-orang yang bejat. 我们知道关于挪亚的故事，就是很多神灭亡了那些不听话他的人，就是犯在罪恶中的人。 Tetapi ketika berbicara tentang perahu Nuh Bapak Ibu, itu berbicara soal penyelamatan. 但是当我们讲到摩西这个蒲草箱，那就讲到关于拯救。 Jadi ketika kemudian Musa menuliskan kata peti pandan ini dengan menggunakan kata yang sama dengan perahu Nuh, justru untuk menghadirkan keselamatan dari Allah telah tiba Bapak Ibu. 所以呢，当摩西用的蒲草箱的时候，就是要证明神的拯救的计划开始了， Bukan kebinasaan. 不是灭亡的计划。 Meskipun sekali lagi dalam konteks catatan ini Bapak Ibu, dalam kisah narasi ini orang Israel sedang menderita, betul. 虽然在刚才我们所读的以色列人的情况是在苦难， Tetapi rancangan Tuhan indah dan sempurna. 但是神的意念是美好的，是完全的。
Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sedang bekerja di balik itu. 因此我们知道神就是在背后动工， Tuhan berkuasa atas janjinya. 神对于他的应许呢是掌权的。 Meskipun Raja Mesir mau membunuh Musa, tetapi tidak bisa Bapak Ibu. 虽然以色列王他想要杀摩西，但是不能做到， Karena kuasanya ada di Allah. 因为这个掌权者呢是在神。 Keadaan pasti sangat genting. Mamanya Musa pasti sangat takut Bapak 那 Ibu. 时候的情况确定很紧张，摩西的母亲也确定很害 Tetapi 怕。 sekali lagi, kuasa hidup matinya Musa di tangan Allah. 但是又再一次呢，摩西的死活是在神的手里。 Bapak Ibu Saudara sekalian, pasal 2 ayat 8 然后第2章的第8节， adalah cerita tentang di mana putri Firaun akhirnya melihat Musa. 就是讲到关于法老的女儿，那时候她看到摩西。 2 ayat 8. 第2章第8节， Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. 法老的女儿说：“可以，童女就去叫了孩子的母亲来。” Ayat 9. 第9节， Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Sampai di sana. 法老的女儿对他说：“你把这孩子抱去，喂奶他，我必给你工价。” Bapak Ibu perhatikan catatan ini sangat keren Bapak Ibu. 我们注意看这里所记载的，真的很美妙。 Seluruh tentara Mesir, 我们可以看到埃及的军兵， bahkan kemudian para bidan diperintahkan untuk kemudian membunuh setiap bayi yang ada. 还有收生婆呢，已经得到命令，必须要杀以色列的男孩子。 Firaun berpikir kuasa itu ada di tangannya. 法老觉得这个全能啊，这个掌权是在他的手里。 Tapi dalam konteks kisah Musa di sini Bapak Ibu, ada satu otoritas yang lain tiba-tiba muncul, yaitu putri Firaun. 但是在这里我们看到还有其他的权威者，就是法老的女儿， Otoritas melawan otoritas. 就是权威与权威就是相对 Otoritas putri Firaun melawan otoritas Firaun. 法老的女儿的权威与法老的权威是为敌的。 Yang menang siapa Bapak Ibu? 是谁胜呢？ Tetap otoritas Allah. 就是神的权威。 Bapak Ibu Saudara sekalian, ini justru membuktikan catatan yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah penderitaan Tuhan campur tangan begitu luar biasa. 这个记载呢很特别很伟大，就是在我们的苦难当中有神的参与。 Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah menjanjikan pembebasan Israel. 神已经允许了以色列人可以得释放得自由。 Allah menjanjikan pembebasan anak Tuhan dari kuasa dosa. 神也是赐给他的儿女释放从于罪的辖制。 Bapak Ibu, supaya kita dapat mengerti bersama-sama. 让我们可以起得明白， Apa hubungan dosa, sakit penyakit, penderitaan, perang, dan yang lainnya? 就是罪、疾病还有其他等等的关系是什么呢？ Bapak Ibu perhatikan di Kejadian pasal yang ketiga. 我们注意看在创世纪第3章， Ketika dosa masuk ke dunia 就是当罪进入世界的时候， melalui Adam dan Hawa. 接着亚当和夏娃， Pada saat itu semua ciptaan yang baik itu menjadi rusak. 就是一切所美好的塑造之物呢，都已经坏了。 Semak berduri muncul di sana. 在那边已经出现了荆棘， Kematian muncul di sana. 在那边出现了死亡。 Bapak Ibu, dimulailah dari sana. Sakit, penyakit, penderitaan, masalah demi masalah. Semua karena diakibatkan dari awal mulanya dosa itu masuk ke dunia. 就是当罪进入世界的时候呢，一切的疾病、苦难，还有其他等等的问题都出现了。 Jika Allah berkuasa atas dosa itu Bapak Ibu, apalagi yang lain-lainnya. 我们看到在罪呢，上帝都已经掌权了，还有其他的事情。 Bapak Ibu, catatan di Mesir ini tentang penderitaan orang Israel ini menggambarkan kegelapan dosa di mana setiap kita dikekang oleh dosa-dosa Mesir. 在这里所记载的关于在埃及所犯的罪呢，就是捆绑了我们。 Bagaimana setiap kita pada saat ini dapat lepas daripada kegelapan Mesir Bapak Ibu? 那现在我们怎样可以脱离埃及的捆绑呢？ Yaitu janji kedatangan Kristus Mesias. 就是主耶稣的应许，就是弥赛亚来到这世界 Dan。pada saat ini bukan hanya janji Bapak Ibu, karena udah digenapi Bapak Ibu. 现在不单单是应许而已，已经成就了。 Artinya engkau dan saya pada saat ini adalah orang bebas meskipun kita masih hidup menderita di dunia ini. 意思是说，你和我都是自由的人，虽然我们还活在这世界，必须要面对一些的困难和苦 Jadi 难 di。poin kedua ini Bapak Ibu kita belajar. 所以在这第2点，我们学习 Allah 了， bukan hanya sekedar setia terhadap janjinya. 我们的神不单单信实于他的应许， Dia berkuasa di balik itu Bapak 他 Ibu. 还是掌权于他的应许， Dan bukan hanya berkuasa. 不单单有掌权 Kita 啊。 masuk poin yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu. 我们要进入第3点，也是 Allah 最后一 punya 点。 cara tersendiri untuk menggenapi itu janji. 神自有他的方法来应验，还是成就他的应许。 Di sini ada dua catatan yang
Hanya 2 catatan saja yang saya paparkan kepada kita. 在这里我只是跟大家分享2个记录， Padahal ada banyak Bapak Ibu 其 kalau 实 kita 还有很 baca. 多，如果没有时间来分享。 Pasal yang pertama ayat 15 sampai 21. 就是出埃及记第1章15节， Saya bacakan pasal ayat 15 sampai 21 Bapak Ibu hanya dalam bahasa Indonesia 就 saja. 单单以印尼文来读。 Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani yaitu orang Israel Bapak Ibu, pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Sampai di sana dulu Bapak Ibu. 我们只读到第17节。 Bapak Ibu saudara sekalian, kedua perempuan ini adalah perempuan kafir. 我们来注意看这2位妇人呢，就是接生婆呢，她是外邦人； Seorang bernama Sifra, seorang bernama Pua. 有一位呢是叫做普阿，有一个是叫做西弗拉。 Bapak Ibu, kitab Keluaran ini kalau kita baca Bapak Ibu, sebelum cerita tentang hebatnya Musa Bapak Ibu, 2 pribadi ini yang muncul terlebih dahulu. 当摩西还没出生的时候呢，来记载了这2位就是收生婆，就是西弗拉和普阿。 Siapakah 2 orang ini Bapak Ibu? 其实这2位收生婆是谁呢？ Mereka bukan siapa-siapa. 他们什么都不是。 Cerita mereka hanya disebut di sini, 2 nama ini hanya ada di sini, di tempat lain nggak ada Bapak 这 Ibu. 2个名字只单单记载在这里，其他的地方没有记载。 Tetapi nama mereka muncul. 但是他们的名字出现了。 Kalau sampai nama seseorang muncul di Alkitab, berarti orang itu sangat penting bagi Tuhan. 如果某一个人的名字出现在圣经，证明说这人是重要的。 Tuhan mau memakai 2 orang perempuan ini. 神要使用这2位妇人， Mereka wanita kafir Bapak Ibu. 她们是外邦女子， Tetapi dikatakan mereka takut akan Allah, fear of God. 但是在这里记载说她们是敬畏神的。 Bapak Ibu, bahkan 2 perempuan ini yang tidak dikenal oleh orang Israel ini Tuhan bisa pakai untuk membebaskan orang Israel. 何况这2个人呢，以色列人是不认识的，但是神使用了他们，让以色列人可以得释放。 Catatan berikutnya. 然后另外的记录 Pasal 1 ayat 22 sampai 2 ayat 10 Bapak Ibu. 就是从22节开始， Sekali lagi itu cerita tentang persiapan Musa sampai Musa lahir. 里面所记载关于就是摩西出生的一些事 Tapi 情。 saya mau ajak kita lihat pasal 2 ayat 10. 但是我要请大家来看一下第2章的第10节。 Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. 孩子见长，妇人把他带到法老的女儿那里，就做了他的儿子。他给孩子起名叫摩西，意思说，因我把他从水里拉出来。 Bapak Ibu, ini catatan yang unik. 在这里这个记载很有趣。 Karena kalau kita perhatikan pasal 1 Bapak Ibu, 如果我们最看在第1章的时候， Firaun memerintahkan untuk semua anak bayi laki-laki yang lahir Bapak Ibu dibuang ke sungai. 法老已经给了命令，就是以色列人所生的男孩子必须要丢在河里， Lemparkan ke sungai Nil. 就是丢在那个尼罗河里面。 Itu tercatat di pasal 1 ayat 22b. 就是在记载在第1章的22下半节， Anak laki-laki kalau kemudian lahir Bapak Ibu dibuang ke sungai Nil. 就是男孩子所生的是男孩，就把他丢在河里。 Tapi sekali lagi Bapak Ibu, bukan kuasa Firaun. 再一次呢，在这里掌权的不是 Kuasa 法老， Allah yang harus terjadi. 但是所发生的就是神的权能。 Siapa sangka lewat mulut bibirnya putri Firaun dia sendiri berkata, karena aku telah menariknya dari air. 谁会想到说这句话是出法老的女儿的口中说出来？因为我要把她从水里拉出来。 Siapa sangka keselamatan itu justru datang dari seseorang yang sangat dekat dengan Firaun, yaitu putrinya sendiri. 谁会想象到这个救恩呢？就是接着法老的女儿，就是与法老很亲近的人成就。 Bapak Ibu, ini kalau dibikin film keren banget Bapak Ibu. 如果我们可以做影片呢，真的很美好， Ini cerita yang sangat inspirasi. 就是很有动力。 Alih-alih ketika membaca bagian ini untuk melihat Israel begitu menderita, saya justru kagum, justru keselamatan demi keselamatan Tuhan berikan.
我们不要注意在说以色列人在苦难中，但是我们可以看到神的大功就是拯救了我们，在神的每一个计划。Bapak Ibu, kisah ini mirip dengan seseorang anak yang minta pakaian hangat kepada mamanya. 这个故事如同一个孩子向他妈妈要求一个暖的衣服。Ma, saya kedinginan, tolong bikinkan dong baju hangat. 就是妈妈，我很冷，可不可以给我保暖的衣服呢？ Lalu mamanya mulai mengambil alat jahit gitu ya. 然后妈 alat 妈 sulam. 开始就是拿一些衣服的那个器皿。 Ambil wol, mulai menyulam. 就是拿那个什么线开始 Sulaman 在 pertama, 缝制了 sulaman kedua, sulaman ketiga. 开始编制衣服给孩 Anak itu 子。 nggak bisa melihat apa yang dikerjain mamanya. 这个孩子可能看不到他妈妈所做的事。 Apaan tuh mah? Benang-benang kusut. 妈妈那些线呢？是做什么的呢？毛线做什么的呢？ Saya kedinginan, saya mau baju hangat mama. 我现在很冷，我要保暖 Tapi 衣。 sulaman demi sulaman Bapak Ibu tidak dapat dilihat oleh anak itu bahwa ujung-ujungnya itulah baju hangatnya. 但是他妈妈所编织的呢，他的孩子看不知道。 Sampai akhirnya 到最 baju 后 itu 会 jadi. 直到那衣服保暖衣已经， Baru anak itu akan berkata, oh mama dari tadi bikin baju toh. 直到最后毛衣已经好了，孩子才知道妈妈所做的是什么。 Bapak Ibu, Allah kita bekerja seperti itu. 我们的神也是如此动工的。 Jadi ketika dia bekerja, dia sedang melatih anaknya sekaligus. 所以神在动工的时候，他也是在同时候呢锻炼他的孩子。 Jadi melalui keluaran yang pasal pertama dan kedua yang kita baca hari ini Bapak Ibu. 所以刚才这出埃及记第1章和第2章我们所读的， Saya sangat berharap kita semakin mengenal Allah. 我很盼望我们会更认识神。 Di tengah-tengah pergumulan hidup kita. 在我们的生活挣扎当中呢， Di tengah-tengah jerat dosa yang 在 melingkupi kita. 那个罪的网罗捆绑我们的时候， Allah setia terhadap janjinya. 我们的神是信实于他的应许， Allah berkuasa atas janjinya. 我们的神是掌权于他的应许， Tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang lebih daripada Allah. 没有任何一个全能，就会一个能力比我们的神还大。 Dan yang ketiga, Allah punya cara untuk memenuhi janjinya. 然后第三的呢，神自有方法来成就他 Melalui 的应许 ketiga。poin ini Bapak 接 Ibu, 着我们今天所学的三个重点， cukup bagi kita untuk kembali percaya kepada Allah. 已经让我们可以够了，相 Jadi 信 Bapak 神。 Ibu pada hari ini, 所以今天呢， pada saat ini, 现在 jikalau ada satu dua hal yang Anda gumulkan, 有1、2、3件事我们正在挣扎的， percayalah bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan Anda. 必须要相信，在我们的任何事情呢，都有神在动工。 Allah tidak pernah mengabaikan. 神没有忽略我们， Allah bahkan tidak pernah mendiamkan Anda. 他不会离弃我们，撇下我们。 Pahamilah bahwa Dia sedang bekerja saat ini. Tunggu waktu yang terbaik dari Tuhan. 我们必须要相信，神现在也正在动工，我们要等到神的时 Seperti 间。 catatan dalam kitab Keluaran yang kita baca. 如同刚才我们所读在出埃及记所记 Kalau 载 Allah 的， langsung lepaskan begitu saja Bapak Ibu, kisah ini tidak akan menjadi seklimaks ini. 如果神就是这样子让他们得到自由呢，我们可以看到我们所读的不会那么精彩。 Bapak Ibu, Allah tetap bekerja. 神依然动工， Ketika mata kita tidak melihat. 当我们的眼睛看不到的时 Karena 候， Dia adalah Allah yang setia terhadap janjinya dan berkuasa terhadap janjinya. 因为我们的神是信实于他的应许，也掌管他的 Dan 应许。 Allah telah merancang cara yang terbaik untuk mewujudkan janjinya. 他也是计划了很美好的计划，可以成就他的应许。 Jadi Bapak Ibu, setiap anak Tuhan ketika nanti akhirnya melihat Tuhan bekerja, pasti akan mengatakan, wah. 所以每一个神的儿女啊，当我们可以看到神的作为的时候，我们就会大开嘴巴说：“哇， Bapak Ibu, Tuhan sungguh amat luar biasa. 我们的神是何等的伟大！ Dia tahu waktu yang terbaik untuk merealisasikan janjinya. 他知道最美好的时刻可以成就他的应许。 Kembalilah, percayalah kepada Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. 所以我们回来吧，我们来相信我们的神在主耶稣 Ketika nanti 的名 ibadah 字。 selesai Bapak Ibu, 当今天的正道结束， saya ingin kita kembali bergumul 4 poin. 我要求我们再次的思想4件事。 Saya ingin 4 poin ini menolong kita untuk mengkritisi ketika kita mengatakan amin kepada firman Tuhan. 我要大家在省思这4件事的时候，我们可以说阿门。 Pertama, 第一， apakah saat ini Anda benar-benar percaya kepada Allah? 是否现在你是真正的相信主？
Ya, saya percaya Tuhan Allah menyelamatkan, menebus dosa saya. 对呀，我相信主他已经拯救我了，救赎了我的从罪恶中。 Bukan tentang itu Bapak Ibu. 不是关于这一些， Yang saya masuk adalah satu titik dalam hidup kita. Apakah titik itu benar-benar kita percayakan kepada Allah? 我所的意思是说，在我们的人生里面，在一个时刻，我们真的可以把完全交托、相信于主。 Tuhan, saya ikut Tuhan lama. 主啊，我跟随你很久了， Sekarang anak saya seperti ini. 现在我的孩子在这样子的情况， Saya punya banyak uang bahkan tidak dapat menolong keadaan sakitnya. 我的钱很多，但是 Aku 都没医 berdoa 治 dan 他。 berdoa tapi Tuhan engkau tidak menjawab. 我已经不断的祷告，但是主你好像没有回答。 Jika titik seperti ini dalam hidup kita Bapak Ibu, 如果我们的人生是在这样子的情况， masihkah engkau percaya? 是否你还是依然相信主？ Bapak Ibu, jikalau pada saat ini engkau berkata, 如果现在你说， Tuhan aku begitu setia ikut Tuhan. 主我是这样子忠心跟随你， Tapi suami saya selingkuh. 但是我的丈夫呢有外遇， Saya tidak melihat ada masa depan dalam keluarga ini. 我好像没有看到有希望在我这个家 Saya 庭， bahkan tidak dapat mendidik anak saya dengan baik. 我也是不能好好的养育我的孩子。 Jika titik ini terjadi dalam hidup kita, 如果这样子情况在你的人生里， masihkah engkau percaya bahwa Tuhan menolong di balik itu? 是否你还能相信呢？在这背后有神能帮助你？ Jika pada saat ini engkau berkata, 如果现在你说， Tuhan hidup saya ini aja. 主啊，我的生活就是这样而已， Saya tahu saya bisa ini, bisa itu. 我知道我会做这个，会做那个， Tapi seolah-olah saya tidak punya masa depan Tuhan. 但是看起来我好像没有前途， Saya tidak dapat melanjutkan studi. 我不能就是再读书下去。 Saya nggak tahu kenapa saya lahir di tengah-tengah keluarga miskin. 我不知道为什么我生在那个贫穷的家庭。 Engkau sangat tahu bahwa saya butuh uang 主啊， Tuhan. 你很知道我需要钱， Tapi saya nggak tahu apakah hidup saya hanya untuk uang juga. 但是我也不晓得是我真的为钱而活。 Jika titik ini terjadi Bapak 如果 Ibu, 这样子事情发生在你身上， apakah benar engkau benar-benar masih percaya bahwa Tuhan bekerja di balik itu? 你是否真的会相信，在这一切的背后有神在动工吗？ Jika pada saat ini kita berkata, 如果现在我们说， Tuhan papa mamaku, 主啊，我的父母， engkau tahu mereka setia. 你知道他们很忠心， Tapi toko mereka harus tutup 但是他们的店必须要 karena 关起来， kesulitan ekonomi, 因为经济的问题， masalah COVID. 就是因为新冠病毒的问题。 Sekarang tiap hari mereka di rumah mengeluh. 所以现在他们在家里不断的每天埋怨， Saya sayang papa mama. 我很疼我的爸爸妈妈， Saya mau ada solusi untuk mereka. 我想要给他们一些出路， Saya terus berdoa untuk papa 我 mama. 不断的为我爸爸妈妈祷告 Tapi。Tuhan mengapa engkau diam? 但是主为什么你在那边静静 Jika 着？ titik ini terjadi Bapak Ibu, 如果这个事情发 apakah 生在你 engkau 身 masih 上， akan berkata, Tuhan, apakah aku masih bisa percaya padamu? 是否我们能说主啊，我还能相信你吗？ Jika pada saat ini kita berkata, 如果现在我们说， semua keluarga meninggalkan aku, 我的家人全部离开我了， anakku tidak peduli terhadap 我的 aku, 孩子不关心我，不在乎我， aku sudah tidak punya istri 我没有妻 ataupun 子了 suami, 或者丈夫， nggak ada keluarga yang peduli. 没有其他的家 Aku 人 hidup 亲 sendiri 戚愿意在乎我，我正在独自一人活着。 Aku merasa aku tidak berguna. 我觉得好像我没有用处， Bangun pagi hanya untuk kemudian tidur di malam hari. 我好像没有用的人就是早上起来，然后晚上又睡觉了， Rasanya mau mati aja Tuhan. 好像我想要死好了啦， Saya nggak dapat buat apa-apa. 我什么都不能做， Saya merasa saya useless, tidak berguna. 我觉得我真的没有用的人、 Bahkan 欸， binatang pun dapat melakukan satu aktivitas daripada saya Tuhan. 我就觉得动物做的还比我好。 Jikalau titik ini terjadi dalam hidup Anda, 如果你在你身上发生这样子的情况， akankah kita tetap percaya bahwa Tuhan bekerja di balik itu? 是否我们真的能相信，在这的背后有神在动工？ Hari ini saya mau berkata kepada engkau, 今天我要向你说， semua pertanyaan Anda, 你所有的提问， semua yang tadi saya sebutkan, 然后我刚才所说的， orang Israel pernah katakan. 以色列人曾经说了 Tapi，ketika Tuhan bekerja Bapak Ibu, 但是当神在动工的时 mulut 候， mereka terdiam. 他们的口就闭 Mereka 下 bahkan 来。 tidak berani meminta lagi karena Tuhan berikan lebih dan lebih lagi untuk anak-anaknya. 那时候他们就不敢再要求，因为神 Karena 赐给他们是 Tuhan 更 tidak 多更 pernah 多比他们所想象的。 mendiamkan anak-anaknya Bapak 因 Ibu. 为神不可能不理不睬他的 Dia 儿 ada 女， di sana meskipun engkau tidak melihat. 神有在何处，在那边，虽 Dia 然我们 sedang 看不到， merajut semua yang kau butuhkan. 他已经为我们预备我们所需要的。 Sampai saatnya tiba, percayalah engkau akan tergagum-gagum. 直到神的时间到的时候，确定那时候你会觉得很稀奇。 Pertanyaan pertama, 第一的提问， apakah benar-benar engkau percaya kepada Allah dalam Syukur. titik hidup itu? 你在这样子的情况真的能相信神？ Mengapa di bagian tertentu dalam hidup kita itu kita sulit percaya? 为什么
在某一个情况我们很难相信主呢？ Bagian kedua, 第二点， apa berhala eksternal yang membuat kita tidak bisa percaya? 我外在的偶像是什么，让我很难相信主？ Pertanyaan ketiga, 第三的提 apa 问， berhala internal 我内在的偶像， yang membuat kita tidak percaya, sulit percaya kepada Allah? 或者我心里的偶像，让我很难相信主呢？ Dan yang keempat, 第四的， apa perintah Tuhan? 今天主的命令给我 Apa 是什 perintah 么？ Tuhan yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini? 今天从主的道，我得到什么命令？ Tulis, sharingkan, dan lakukan. 写下来，分享并去遵行。 Amin. 阿门。 Tuhan, pada saat ini kami berdoa. 主啊，现在我们祷告， Kami bersyukur melihat betapa luar biasanya cara Tuhan bekerja di tengah-tengah orang Israel bergumul dan menderita. 我们非常感谢你，在以色列人在他们的争夺当中，在他们的苦难，神你如何的帮助他们？ Tuhan, kami rindu mengalami seperti orang 我 Israel. 们很渴慕经历到以色列人所 Berikan 经 kami 历过的， kesabaran. 赐给我们经验， Berikan 耐 kami 心， mata rohani untuk melihat Tuhan bekerja di balik semua itu. 给我们属灵的眼睛，让我们可以看到这一切都有神在 Mampukan 动 iman 工。 kami yang lemah ini Tuhan, tambahkanlah iman itu kepada kami. 主啊，赐给我们更坚强的信心， Untuk melihat dan percaya kepada Allah. 让我们可以看到，我们可以相信你。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，感谢你， Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. 感谢你所教导我们的正道。 Kami bukan hanya mendengarkan, kami rindu berbagi dan melakukannya. 我们不单单听，我们要去分享，也是 Belajar 遵行出来。 percaya kepada Allah. 我们要学习相信你， Terima kasih Tuhan. 主，感谢你。 Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. 我们祷告，祈求奉主耶稣的圣名，阿门。 Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. 主耶稣赐福于我们。 Bapak Ibu Jemaat, mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Dan pada hari ini kami juga boleh membawa persembahan kami untuk Engkau. Kami memberi bukan karena kami ingin diberkati, tetapi kami memberi karena kami sudah diberkati oleh anugerah keselamatan-Mu. Berkati Tuhan persembahan ini boleh menjadi pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh turut di dalam kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk persembahan ini. Amin. Jemaat, mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala kita dan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dan tuntunan Allah Bapa menuntun setiap langkah umatnya untuk memenuhi karyanya dalam hidup kita di mana kita diciptakan.
Kiranya berkat Allah anak Yesus Kristus memimpin kita dalam keteguhan iman dan hidup dalam anugerah Allah. Dan juga kiranya berkat Allah Roh Kudus menyertai hati dan pikiran kita untuk hidup dalam kerinduan akan firman dan bertumbuh semakin serupa Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kesempatan ini saya ingin menghimbau setiap kita bahwa sebentar lagi kita akan masuk Imlek dan merayakan Imlek bersama-sama. Saya rindu untuk menghimbau kepada setiap kita untuk pada saat ini di tengah-tengah kondisi negara kita, di tengah-tengah pandemi ini Bapak Ibu, kita rindu untuk menghimbau seluruh jemaat untuk tetap diam di dalam rumah. Kita menghindari untuk kunjungan-kunjungan dan silaturahmi yang ada, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian dengan demikian kita tetap berada di dalam keadaan yang baik. Tuhan berikan kita hikmat, mari kita pakai bersama-sama. Saya mendorong kita untuk memakai waktu ini, untuk menikmati waktu bersama keluarga, di dalam satu keluarga, di dalam satu rumah. Pakailah kesempatan yang ada untuk mimbar keluarga. Lebih baik kita pakai seperti itu daripada kemudian kita bersilaturahmi dan kemudian memiliki resiko untuk tertular. Jadi Bapak Ibu, keep safe, jaga kesehatan kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.